penternak ni ada yang buat di belakang rumah, ada yang buat di shop lot pun. Sebab diorang nampak potensi lah sebenarnya. Di bawah program Agropreneur Muda, ada lebih kurang 10 orang penternak yang telah diberi bantuan sebanyak RM20,000. Disokong sepenuhnya oleh pihak Jabatan Perikanan dan juga pihak Lembaga Pertumbuhan Padang. Itu pun sebulan minimum kita punya kontrak pun dekat 400 kilo. Ke arah sebuah industri tu, dia perlu disokong oleh industri-industri lain. Kita ada teknologi yang boleh kita kongsikan secara percuma. Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik Malaysia. Dah lama kita tak cerita tentang lobster air tawar ataupun udang kara air tawar. Di video hari ni ada sedikit kelainan sebab sebelum ni kita asyik cerita tentang cara nak menternak lobster, apa masalah yang ada dalam ternakan lobster ni. Jadi hari ni saya bawa tuan-tuan semua ke S Maju Agro Farm dekat Batu 18 Hulu Langat. Kita akan jumpa dengan Cik Suhaidi. Cik Suhaidi adalah seorang penternak lobster ataupun usahawan lobster secara komersial. Dan nanti kita akan cuba dapatkan sedikit info daripada Cik Suhaidi dan tips-tips dalam ternakan lobster secara komersial daripada dia. Okay, owner pun ada kat depan pintu tu, kat greenhouse. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum Azul. Terima kasih datang. Sihat Azul? Alhamdulillah. Macam mana okey? Okey, sampai juga akhirnya. Jom. Tapi padahal dekat je kita ni kan. Itulah tu. Tapi kena kita scan dulu lah Okey, 366. Okey dah. Scan sini Masih Sejahtera. Kita ke office. Sebelum kita pusing-pusing, kita duduk-duduk dulu lah. Okey, boleh. Wah, ramai pelawat lah. Itulah. Ada business discussion sikit. Business discussion. Lembut-lembut Zul, duduk. Okey tuan. Aduh, ni ada buku pelawat. Okey. Minta Zul sign juga sikit. Okey kita boleh. Kita biasanya orang-orang besar ni kita minta tangan. Terima kasih Zul datang sebagai apa orang kata daripada Aquaponik Malaysia. Thank you very much memberi sokongan kepada industri ternakan negara lah asasnya. Gitu. Sign dulu Alright, sign dulu. Aquaponik Malaysia paling penting. Alright. Okey thank you very much. Okey tuan, first terima kasih banyaklah sebab sudi terima kedatangan saya ni. Dan sebelum tu minta tuan perkenalkan diri tuan, mungkin ada ramai yang tak kenal lagi. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaidi bin Syuib, merupakan ketua pegawai operasi di S Maju Agro Venture lah. So secara asasnya S Maju Agro Venture ni merupakan sebuah entiti perniagaan yang memberi fokus kepada ternakan udang kara, dan kita juga merupakan antara penternak-penternak yang dah menternak agak lama lah, lebih kurang 7 tahun lah kalau ikutkan. So itulah lebih kurang latar belakang kita dengan saya. Mungkin nanti saya akan cerita lebih detail lagi lah. Sebenarnya tuan pun tahu saya dah buat YouTube channel pasal ternakan udang kara. Cuma kebanyakan orang selalu komen, orang tanya kat bawah kan, macam mana kalau nak komersialkan udang kara ni. Sebab saya sendiri pun saya buat sekadar hobi untuk R&D. Jadi bila orang tanya macam mana nak buat secara komersial, saya tak dapat nak jawab lah. Sebab saya datang sini jumpa dengan tuan, minta tuan punya tips dan panduan daripada pihak tuan lah. Mungkin tuan boleh bantu saya dan juga orang lain jugalah yang berminat. So boleh tuan ceritakan sikit tentang sejarah udang kara ni dekat Malaysia. Okay, kalau kita kata sejarah udang kara ni lah dia mula dibawa masuk ke Malaysia menurut daripada satu website worldwide website, kalau tak salah saya kabi.org So diorang declare udang kara ni dibawa masuk pada tahun 2001 atas tujuan kajian. Atas tujuan kajian yang dibawa kajian ni kalau tak salah saya student daripada UPM dan kajian tersebutlah punca kenapa orang mula mengenali ternakan udang kara ni. Tetapi kalau kita go kepada history even though atuk saya pun pernah tahu udang ni daripada zaman dia ada dulu pun, tahun 70-an 60-an pun dah ada kat perairan kita. Cumanya mungkin dalam konteks law kita kata dia dideclare pada tahun 2001 lah, itu ikut kajian. So
itulah kalau ikut daripada Kabi tu memang dia daripada tahun 2001, tapi secara asasnya kita tahu udang kara ni atau crayfish ni ianya berasal daripada Australia. Okay, so kalau dalam konteks undang-undangnya kita kena follow lah Kabi punya fakta tahun 2001 tu lah. So spesies ni kalau ikutkan memang antara spesies yang sangat popular lah pun di Australia. Kalau kata di Malaysia, saya mengikut research ataupun kita kata pematian yang saya buat tahun 2010 lah baru kita nampak udang ni betul-betul agak dah mula diternak, dan saya pun start menternak pada tahun 2013. Pada ketika itu kita baru dalam fasa belajar, dan alhamdulillah lah tahun 2015 lah baru kita start betul-betul serius, kita build up kita punya syarikat sendiri. Okey, tuan mula menternak pada tahun 2013. Jadi macam mana sambutan pada masa tu? Pada tahun 2013 memang kalau ikutkan memang kita menghadapi jugalah masalahnya dalam konteks saya cakap terus terang je lah, masa kita mula pergi dengan jabatan pun pada ketika itu jabatan agak sukar untuk menyokong ternakan ni, sebab ternakan ni disenaraikan sebagai ternakan yang boleh merosakkan ekosistem dan juga pembawa penyakit lah secara asalnya. Tetapi alhamdulillah lah lately ni dia dah semakin okey. Dalam konteks penternak tu sendiri juga kita baru mula-mula nak ternak masa tu 2013. Pun suka sebab tak ramai yang menceburkan diri masa tu, so kita terpaksa research guna media sosial dan juga mungkin Google-nya so agak sukar lah, memang sukar. Dalam keadaan masyarakat kita sendiri pun tak kenal udang ni, so dia memang saya rasa memang pada masa tu memang tempoh struggle lah. Tapi alhamdulillah lah bila kita dah, inilah juga kelebihan media sosial kita berkenalan dengan 2-3 orang peternak melalui media sosial, akhirnya benda tu jadi kita ada komuniti kita sendiri, so dia agak lembab jugalah, dalam bahasa mudah saya pakai agak lembab lah pada ketika ni. Maksudnya bukan setakat tuan terpaksa research untuk menternak, pada masa yang sama tuan kena memperkenalkan udang kara di Malaysia. Betul sebab memang saya nak buat mula-mula dulu pun tak payah pergi jauh lah, wife kita pun sendiri masa tu memang apa benda ni nak cakap. Ada yang saya pernah ingat lagi masa saya try post kali pertama dalam Facebook tu, ada kenalan saya dalam Facebook tu kata apa ni kalau jengking ke, saya memang cakap ada gaya ke kalau jengking, tapi memang orang tak kenal lah. Kita kata agensi ada masalah dia, masyarakat ada masalah dia, dan kita di kajian di peringkat penternak pun kita kekurangan teknologi lah contohnya. So, kalau nak dibandingkan dulu dengan sekarang, macam mana dari segi penerimaan masyarakat tentang udang kara ni? Kalau ikutkan sekarang ni memang dah banyak perubahan lah dalam konteks kita kata kita go kepada satu-satu Kalau kita tengok penternak memang sekarang ni alhamdulillah dah ramai sangat yang memberi sokongan yang untuk menternak ni. Ada yang buat di belakang rumah, ada yang buat di shop lot pun, sebab diorang nampak potensi lah sebenarnya. So bagi pihak agensi pula, saya memang akhirnya saya memuji lah apa yang agensi cuba lakukan, apa yang agensi telah lakukan kepada peternak-peternak. Saya nampak macam tahun lepas bulan lepas saja yang saya difahamkan di bawah program Agropreneur Muda, ada lebih kurang 10 orang penternak yang telah diberi bantuan sebanyak RM20,000. So pada ketika kalau kita tengok masa zaman saya dapat dulu lah tahun 2015 saya dapat Agropreneur Muda, saya seorang je masa tu. So memang alhamdulillah lah, maknanya kerajaan dah mula melihat yang sebenarnya industri ini mampu dikembangkan. Cumanya kita tak nafikan lah yang udang kara ni atau crayfish ni dia bukan dia bukan senarai ternakan yang dimasukkan di bawah dasar agro makanan negara. Sebab dalam konteks dasar agro makanan negara, fokus utamanya adalah keselamatan makanan atau keselamatan bekalan makanan itu sendiri. So macam bahasa mudahnya ikan rakyat lah. So udang kara ni dia bukan makanan rakyat, so dia tak dimasukkan. Tapi tetap kerajaan ataupun agensi melalui Jabatan Perikanan, Lembaga Pertubuhan Peladang, yang saya tahu kalau di Belah Utara, Kedah pun ada bantu. So banyaklah agensi-agensi, even though di Langkawi saya dengar baru-baru ni Lada kalau tak salah saya pun dah membantu. Di Johornya pun, Sabah, Sarawak, hampir semua agensi-agensi negeri pun telah memberi sokongan kepada industri ternakan udang kara.
Kan tadi kita bercakap tentang penerimaan masyarakat, kerajaan dan sebagainya. Tapi bagi tuan sendiri, saya nak tanya pendapat tuan lah. Tuan rasa udang kara ni ada potensi atau tak? Kalau saya jawab ada, orang akan kata memanglah sebab saya menternak udang kara. Tapi kita jawab, kita cuba go dalam keadaan faktanya lah. Kalau agensi atau kita kata MAFI lah, Kementerian Pertanian melalui agensi-agensi di bawah ni dah membantu. Dah membantu, maknanya mereka dah melihat benda ni ada potensi. So kalau kita penternak, kita cakap memanglah kita nak jual barang tapi kalau agensi, saya ambil contoh mudah lah, melalui agensi mereka dah membantu, bermakna benda tu mereka melihat, sebab mereka pihak agensi ni diorang dah buat kajian so diorang dah melihat potensi pasaran dan sebagainya. So dalam keadaan mereka membantu itu pula, kita di sini pun kita dah bangunkan sebuah pusat pengumpulan. Saya rasa pusat pengumpulan ni adalah pusat pengumpulan yang pertama wujud di Malaysia khusus untuk ternakan udang kara lah. So kita bangunkan ni pun disokong sepenuhnya oleh pihak Jabatan Perikanan dan juga pihak Lembaga Pertumbuhan Padang. So kalau dah, macam saya cakap, saya kaitkan balik dengan soal jawapan tadi, bila mereka dah bantu, kita dah ada pusat pengumpulan ni, dah disokong. So maknanya kalau kata orang nak menternak pun lepas ni, diorang dah tak perlu risau lah. Kita ambil sebab kita lihat ada potensi. Maksudnya pihak bisnes ataupun kita kata golongan usahawan berani ambil, berani wujudkan facilities untuk pusat pengumpulan, dan agensi pula dah menyokong. So maknanya dua-dua main player dalam sesebuah industri tu dah bergerak. Saya rasa memang tak perlu dibesarkan lagi lah pasal potensi ternakan. Dan maksudnya tak payah risau lah, memang potensi tu memang ada lah. Okey, kita ambil perkataan paling mudah. Saya tolak tepi, kita go kepada benda yang lagi mudah saya pergi. Kita tengok motor Maha, dah 3 kali motor dah, tak salah saya, our food, our future. So benda kalau kita buat untuk makan, insyaAllah tak perlu risau. Memang selagi ada manusia, lagi itulah orang akan makan. Betul. Okey, kalau kita tengok dari segi permintaan pula, so macam kita kat sini memang kita fokus pusat pengumpulan, yang mana pusat pengumpulan kita ni kita fokus untuk size-size F&B, maksudnya yang kita fokus untuk industri restoran dan juga kedai-kedai makanan. So kalau saya di sini saja pun sebulan minimum kita punya kontrak pun dekat 400 kilo sebulan yang saya perlu sediakan. So that's why saya cakap kalau di peringkat saya sendiri, kita boleh 400 kilo sebulan. Kalau di luar negara, kalau ikut data yang saya ada, kita dapat daripada website, saya tak ingat daripada website mana, tapi jumlah dagangan untuk udang kara ni untuk di negeri China, untuk di negara China saja dikatakan hampir mencecah 1 bilion tahun lepas USD. So bayangkan kalau benda tu 1 bilion, kita penetrate 1% saja. Dan apa yang pasti, tak ada lagi player penternak udang kara ni yang di Malaysia ni yang boleh ekspor dia punya hasil disebabkan oleh masalah MyGap lah. Itu antara isu utama, melainkan kalau dia ekspor secara illegal punya proses lah. Itu kita tolak tepi. Tapi maksudnya tak ada lagi penternak yang di Malaysia ni yang boleh supply ke luar negara, sebab kita tak mampu untuk menghasilkan permintaan yang diorang nak. Diorang nak, kalau ikutkan apa yang data-data yang saya ada, 1 bulan 1 tan pun kita dah tak banyak supply secara asasnya. Itu maksudnya sekarang ni pasaran masih lagi lokal disebabkan tak cukup stok lah, senang cakap. Betul, memang stok kita setakat ni, kalau saya di sini pun kita hanya mampu kumpulkan 1 bulan lebih kurang dalam 500-600 kilo lah. Itu yang 400 saya dah tolak kontrak. So 200 je yang tambah yang kita boleh go kepada sikit-sikit ni. 400 tu memang tetap lah, memang kena ada lah. Ya, kena ada. So memang kalau ikutkan benda ni nampak macam sikit, tapi kalau kita go kepada amountnya tu sebenarnya agak besar nilai dagangannya lah. Betul, kebiasaannya lah kalau ada satu industri yang baru ni, tak kisahlah kat Malaysia ataupun kat mana-mana negara pun, bila ada satu industri baru, dia akan membantu industri lain juga. Seperti contoh macam ni, bila kita buat ternakan ni, kita akan gunakan toilet, makanan, dan peralatan apa semua. Jadi apa pendapat tuan daripada industri ternakan udang kara ni, adakah dia mampu untuk membangunkan industri yang lain juga? Okey, sebenarnya itu yang cuba kita wujudkan lah di S Maju. Apa yang cuba kita wujudkan satu rantaian, satu rantaian industri. Bila kita nak go ke arah sebuah industri tu, dia perlu disokong oleh
industri-industri lain atau industri-industri kecil di kawasan ataupun di sebuah negara tu lah. Jadi kalau kita tengok macam kita di sini, kita bangunkan konsep IoT-nya. Okey, kita ada kita akan ada dua konsep IoT, iaitu first kita ada monitoring punya konsep, yang mana bila kita ada monitoring ni secara tak langsung, bila kita sokong dasar kerajaan dan kita sokong pembangunan industri tu, so akan ada kontraktor ataupun teknologi provider solutionnya yang datang untuk menyokong pula kita punya industri. Inilah baru kita kata rantaian. Sama juga dengan kita wujudnya satu rantaian ni, kita boleh wujudkan peluang pekerjaan. Satu contohnya, kita di sini kita boleh ada 4 orang kaki tangan untuk menyokong industri tenaga negara ini. Setidak-tidaknya kita boleh wujudkan peluang pekerjaan. Di sini juga kalau kita tengok di Hulu Langat ni, kita ada dia merupakan kawasan pelancongan. So kalau kita pandai penetrate atau kita cuba untuk go lebih dalam lagi, kita boleh mewujudkan pula peluang dari segi konsep agropelancongan tu. So benda ni sebenarnya memang kita tak boleh nak nafikan. Kita kena faham konsep bisnes dalam pertanian ini juga perlu diterapkan. Maksudnya segala asas-asas dalam perniagaan itu perlu kita implementkan supaya kita faham akhirnya sesebuah ternakan itu boleh diletakkan sebagai sebuah industri setelah ianya disokong dan kita menyokong di antara satu sama lain dengan industri luar. Itu asasnya lah. Dan kalau dalam setiap bisnes, setiap industri, setiap perniagaan mesti ada cabaran, mesti ada masalah. Setakat ni apa masalah dan cabaran yang tuan pernah jumpa dalam ternakan udang kara ni? Okey, sebelum ni saya penternak. Okey, tapi sekarang kita dah mengubah kepada membangunkan sebuah pusat pengumpulan lah. So cabaran utama kita di hub pertukar ni atau pusat pengumpulan, hub pengumpulan dan tumpuan ternakan udang kara ni, hub pertukar ni, bila mana kita nak implement MyGap lah. MyGap ni stand for Malaysia General Aquaculture Practice, yang mana dia merupakan satu pengiktirafan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian untuk membolehkan ataupun mengiktiraf ternakan yang kita hasilkan ni menepati standard piawaian yang dibenarkan di peringkat dunia, supaya kita bila kita ekspor barang tu dia dikatakan selamat lah. Itu MyGap. So kita di sini kita terpaksa bangunkan MyGap sebab fokus utama kita adalah untuk kita kumpulkan ternakan. So itu dalam konteks kami lah di pusat pengumpulan. Dalam konteks yang lebih besar, kalau kita tengok antara isu utama untuk industri ternakan udang kara ni, dia baru lagi. So baru lagi kalau kita tengok pun, pihak jabatan menyokong sepenuhnya pun industri ternakan udang kara ni pada tahun 2019. Ini disokong sepenuhnya. So kalau kita nak lihat, kalau kita ambil numbers tu tadi, kita akan rasa industri ni sangat baru. So that's why kita di sini pun di pusat pengumpulan ataupun kita di Maju, kita cuba create rantaian sebab bila tak ada rantaian, dia tak akan boleh berkembang dengan baik. Itu masalah utama yang saya nampak. So bila ada masalah, bila ada rantaian ni, baru dia boleh disokong di antara satu sama lain. Sebab tu apa yang cuba kita buat, kita bangunkan pelet. Kita bangunkan pelet khusus untuk ternakan udang kara. So itu antara cabaran. Sebab kenapa bila kita ternak udang kara ni, dia tak boleh membesar atau kita kata ambil masa 6, 7, 8 bulan. Tapi kalau kita lihat, kita go deep balik sebab pemakanan. Itu antara cabaran lah pada saya. So that's why apa yang kita cuba buat, kita pergi mendekati Universiti Putra Malaysia. So kita cuba bangunkan makanan formula khas untuk ternakan udang kara. So itu yang cuba kita sedang bangunkan sekarang. Kita go juga dengan pihak UPM melalui Fakulti Biosains kalau tak salah, Biomolekular kalau tak salah saya. Kita buat kajian dengan pihak fakulti tersebut untuk detect macam mana kita nak tahu udang ni ada penyakit atau tidak. Sebab kita tahu juga ada juga antara cabarannya bila kita ternak udang ni matilah, dan jadi orang kaitkan air, orang kaitkan penyakit. So tak ada kata putus, kita kena ada test kit ni sendiri. Itu contoh. Dan kita juga bangunkan pusat pengumpulan supaya kita mengurangkan, kita membantu menyokong penternak-penternak kecil ni. Ramai penternak di Malaysia ni yang menternak udang kara ni secara kecil-kecilan di backyard. So akhirnya diorang ni tak boleh nak pasarkan ke peringkat FMB, sebab FMB diorang perlukan satu kuantiti yang agak besar. Sebab tu di hub pertukar ni kita bangunkan, memang khas kita nak sokong mereka supaya mereka ada tempat mereka nak jual. Dan kita pun tak perlu nak struggle untuk buat satu production yang agak besar untuk memenuhi permintaan FMB. Itu antara cabaran-cabaran yang saya nampak yang
sedikit sebanyak kita cuba untuk memainkan peranan kita membantu menyokong industri ini. Alhamdulillah kita sentiasa disokong oleh pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Hulu-Langat, kita disokong oleh pihak jabatan, kita sentiasa dapat idea dan juga advice lah daripada agensi-agensi ini untuk membangunkan lagi industri tenaga udang kara Indonesia. Balik pada tujuan asal saya datang sini, tentang macam mana kalau kita nak komersialkan industri udang kara ni, apa yang pihak tuan boleh tawarkan? Adakah training ke, konsultan ke apa? Kita di S Maju memang kita ada menyediakan beberapa perkhidmatan selain daripada membekalkan udang kara itu sendiri, kita ada menyediakan perkhidmatan konsultan yang mana kalau macam ada orang nak membangunkan tanah mereka atau mereka nak tanya kita macam mana dalam konteks perniagaan, macam mana nak mengembangkan perniagaan mereka untuk industri tenaga udang kara, memang kita ada sediakan perkhidmatan tersebut lah. Selain daripada itu, di sini juga kita dikenali sebagai pusat tumpuan. Hub pertukar itu sendiri bermaksud hub pengumpulan dan tumpuan ternakan udang kara. So tumpuan tu bermakna kita memberi peluang kepada mana-mana orang, tak kira lah sesiapa pun yang baru nak menceburi ataupun dah memang menceburi, nak belajar secara teknikal ataupun nak belajar dalam konteks perniagaan, memang kita ada sediakan dia punya kursus. Kita kalau dalam konteks bisnes kita ada bagi kursus untuk bangunkan rancangan perniagaan, contohnya perakaunannya pun kita ada. Untuk teknikal pun kita ada juga, tapi kerjasama kursus yang kita jalankan bukan kita yang buat sebenarnya. Yang menganjurkan kursus tersebut adalah Pertubuhan Peladang Kawasan Hulu-Langat lah. So kursus kita lebih standard sebab kita bangunkan kursus ni, fokus utama kita nak lahirkan kumpulan rantaian dan juga membantu kumpulan rantaian ini memohon geran agropreneur model. Apa yang saya tak pastilah sama ada saya seorang, tapi apa yang saya boleh kata, antara tempat yang kalau kita nak mohon khusus mempunyai sijil yang disahkan oleh pihak agensi, antaranya kita lah. Dan penting sebab kalau you tengok salah satu syarat daripada agropreneur model memang perlu ada sijil yang diiktiraf oleh agensi. Itu sebab tu khusus yang kita bangunkan itu bersama pihak agensi lah. Itu, dan kita juga ada membekalkan peralatan-peralatan untuk orang memulakan ternakan secara skala kecil-kecilan sehingga ke besar pun lah. Kalau nak cari pumpnya ke, sistemnya ke, tangkinya ke, kalau untuk go kepada secara konvensional menggunakan kolam tanah pun kita ada teknologi yang boleh kita kongsikan secara percuma. Boleh datang sini, kita boleh share knowledge kita, apa yang kita tahu, apa yang kita ada, untuk you all boleh buat perbandingan lah. Itu antara perkhidmatan yang kita ada. Dan akan datang next, kita sedang mengusahakan, macam saya cakap tadi, sedang mengusahakan pellet yang khas untuk ternakan udang kara. So selepas ni kalau mana ada orang yang nak jadi ejen ke sebagai contohnya, pun boleh datang kontak kita untuk mengetahui lebih lanjut lah berkaitan dengan pellet yang kita keluar. Pellet yang kita keluarkan ni formula khas daripada Universiti Pertama Malaysia. Dia ada kontennya termasuk juga dengan probiotik. Dah tak payah nak beli probiotik luar. Benda tu you all dah ada digaulkan sekali dengan pellet tu lah. So dia lebih standard lah dia punya penggunaan, sebab kadang-kadang dia jadi macam tak balance lah antara probiotik dan juga pellet itu sendiri. Selain daripada itu, kita juga akan memperkenalkan satu lagi produk, iaitu kita bangunkan satu test kit. Test kit ni khusus untuk kita detect atau kita kesan, tapi pengesanan ni hanya di peringkat awal lah. Pengesanan untuk penyakit ternakan udang kara, especially untuk white spot syndrome lah. Kita tahu untuk ternakan krustasea ni, antara penyakit utama yang sering menyerang udang kara ni adalah white spot syndrome ni tadi lah. So memang setakat apa yang saya tahu sehingga hari ni tak ada lah khusus untuk udang kara test kit ni. So test kit ni pun juga kita akan bekalkan bagi siapa yang macam nak detect, buat sampling sebagai contohnya, boleh datang untuk kita bakal perkenalkan ni. Dan ianya juga kajian bersama dengan pihak Universiti Pertama Malaysia lah melalui Fakulti Biomolekular. Soalan last ni memang selalu orang tanya lah kat komen apa semua. Sebab ramai yang minat nak menternak udang kara ni tapi tak tahu macam mana nak mula. Dan jadi bila nak start bisnes ni mesti orang nak tahu berapa bajet apa semua. Katakanlah saya ada 1 ekar tanah, saya plan nak buat ternakan udang kara ni secara komersial macam tuan buat ni, berapa anggaran kos ni?
Kita nak tengok pasal bajetnya. Selalunya saya selalu advise kita kena tengok kepada kemampuan kita dulu. Okey. 1 ekar tanah ni besar. Tak adalah kalau dalam konteks komersial tu dia dah pulih ke arah komersial lah kan. So sama ada kita nak go secara konvensional atau secara sistem. So dua benda ni memang sangat difference dari segi hasil dan sangat different dari segi kos yang dikeluarkan. Tapi ada dalam satu konteksnya dia sangat disokong oleh jabatan, ada satu konsepnya tak disokong oleh jabatan. Jadi sebab tu kita kena lihat. Kalau katalah secara konvensional maknanya kita gunakan konsep kolam tanah. Habis-habis pun kalau kolam tanah ni tak akan habis lah untuk 1 ekar tu, saya rasa tak akan habis dalam 10,000 pun. Sebab kosnya hanya sekadar sediakan piping untuk overflow. Kalau ada sumber air, kita sediakan pump ataupun kita tarik air daripada sumber asli. Korek tanah mungkin dalam masa 2 hari pakai excavator dah settle. Tapi kalau go kepada sistem bersistem atau kita kata RAS lah recycling aku kata sistem ni, dia memang kos dia memang agak tinggi lah. Tak dinafikan. Dia kalau saya rasa mungkin kalau macam kita punya facilities yang ada ni pun dah mencecah 200,000. Tapi sebab tu saya cakap kalau you nak go fokus kepada mass production, you mungkin boleh go kepada konvensional. Kalau you nak go kepada konsep yang lebih teratur, senang nak manage, pengawalan yang lebih baik, you go kepada RAS system lah. So dalam konteks agensi lebih lah menyokong RAS berbanding dengan konvensional. Mungkin atas kapasiti udang ini takut terlepas ke perairan umum kerana dikatakan mampu untuk merosakkan ekosistem. So, tapi nasihat saya walau macam mana sekalipun, pergilah mendekati Jabatan Perikanan selaku ibu kandung bagi udang kara ni dan juga mana-mana agensi yang lain untuk you dapatkan lebih banyak orang kata bantuan teknikal, sokongan-sokongan dalam bentuk mungkin kewangan ataupun bukan kewangan. Itu nasihat saya, pergilah mendekati jabatan. Lagi satu soalan mudah, ni soalan daripada saya sendiri. Okey. Pendapat tuan, bisnes dalam pertanian atau ternakan ni sama tak dengan bisnes lain ataupun lebih mencabar? Okey, kalau nak tanya saya dalam konteks basic, semua bisnes adalah sama. Okey, tapi kalau kita go deep, kita akan melihat yang perbezaannya adalah dari segi teknikal tu sendirilah. Okey, tapi asasnya memang sama dan saya sangat yakinlah tanpa sebarang ilmu yang baik dalam keusahawanan atau dalam perniagaan, saya sangat yakin yang kejayaan untuk mencipta satu legasi memang sukar untuk kita capai. Sebab perniagaan itu adalah satu falsafah yang dianya bukannya dalam konteks sains itu falsafah sains, dalam konteks perniagaan dia ada falsafah dia sendiri. Jadi kalau you tak implement falsafah tersebut, saya sangat yakin you takkan mampu mencipta legasi yang baik dan akhirnya you akan mengekalkan diri you sebagai seorang petani. Minta maaf saya cakap, tapi you kena belajar ilmu, tuntut ilmu, pergi belajar berkaitan keusahawanan itu sangat penting dan saya minta kalau boleh pihak kerajaan pun mula memperkenalkan pembelajaran yang berkaitan dengan keusahawanan ini kepada petani-petani yang sedia ada, especially petani muda kita lah. Maksudnya kita kena gabungkan ilmu pertanian dan ilmu perniagaan kena serentak. Ya, betul. Okay, terima kasih banyak tuan. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Nak salam tak boleh ni dengan COVID. Terima kasih banyak. Saya just nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Aquaponics Malaysia sebab menyokong industri ternakan udang kara. Terima kasih banyak. Alright, jumpa lagi.